Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulan nasir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-puan sekalian, semalam saya terkejut mendengar satu kenyataan, kononnya cabaran daripada Tan Sri DG Noor Hisham, Director General Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, mencabar perubatan Islam dan perubatan tradisi alternatif, mengeluarkan bukti bahawa ia berkesan untuk menangani COVID-19. Pertama, sebagai seorang Islam, Tan Sri DG tak seharusnya mengeluarkan kenyataan sedemikian. Ini kerana sifat kita sebagai seorang Islam adalah dilarang untuk mempersoalkan ayat Allah dan juga ilmu laduni yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari segi banyak hadis sahih mengenai kebolehan Nabi menyelesaikan pelbagai masalah dunia wa akhirat. Dalam soal perubatan Islam yang berasaskan banyak hadis Nabi SAW yang disebut sebagai tip an-Nabi, saya pun ada pelajarinya dan saya pun ada ikutinya. Contohnya macam lalat yang jatuh dalam air minuman seorang sahabat. Nabi suruh jangan angkat lalat itu, tapi benamkan lalat itu ke dalam air, kerana satu sayap sebelah kiri, sebelah itu ada racun dan sebelah lagi satu itu ada madu. Ini satu hakikat yang akhir diakui dalam ilmu perubatan homeopati alternatif yang saya sendiri pun ikuti dan banyak kawan saya pun mengamalkan sebagai pelupur, menjalankan penjagaan, dan saya sendiri mengamalkan untuk saya dan keluarga saya dan ada berkesanannya. Kita mesti tahu perubatan barat ini pertama berasaskan pada dadah dan alkohol. Dua perkara yang Islam mengharamkan pada asasnya, tapi kerana darurat dibenarkan. Tetapi itu adalah apabila kita sudah habis ikhtiar kita mencari ubat semula jadi bagi diri kita. Tapi berbagai ubat tradisional Cina, Melayu, orang asli, orang Afrika, yang alternatif, kenapa kita, orang barat, bukan saja kita, orang barat suka tentang perubatan itu. Kenapa? Kerana mereka tak mau mengamalkan perubatan barat yang semua orang tahu ada dadah, ada alkohol, dan dia hanya mengubati gejala saja. Dia tidak mengubati punca. Contohnya kanser. Apakah perubatan barat boleh mengubati kanser? Tak boleh. Malah perubatan barat memperkenalkan kemoterapi, iaitu memasukkan bahan radioaktif dalam darah, dalam sistem saraf manusia, merosakkan, mematikan sel-sel sehingga gugur rambut. Semua orang tahu, kerana saya pun ada ahli keluarga yang mati kanser. Saya tahu apa akibatnya. Saya ada kawan-kawan yang mati akibat kanser. Tidak ada ubatnya. Tapi mereka bukan saja mahal ubat mereka, mereka tak benarkan orang lain mencuba perubatan tradisional. Bila dah habis orang tu hampir mati, baru dia serahkan kepada keluarga dan dia kata, oh, cubalah cara bomo kau ke, cara kurafat kau ke. Mereka menganggap bahawa cara tradisi ini cara bomo. Mereka adalah salah faham. Tetapi sebagai seorang Islam, Tan Sri DG Noor Hisham sepatut lebih mengetahui. Ada bab-bab pantang larangan Islam kamu tak boleh sebut. Saya sebagai Cina Malak, saya sebagai Cina apa? Ada benda yang saya tahu tak boleh sebut. Kita tak boleh soalkan Allah wa Rasul. Secara hukum. Kerana Allah kata Rasul itu diberikan sebaik-baik contoh. Dan Rasul ini kita tahu dia ada ilmu laduni, mengatasi semua Nabi lain. Nabi Khidir ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Adam ke. Nabi Muhammad SAW ini diberikan segala ilmu laduni yang diizinkan Allah. Jadi persoalan dia, bagaimana seorang yang berjawatan begitu tinggi, Director General KKM yang Muslim, nama Islam, ya,
kita sangka baik terhadap dia, tapi tak boleh mengucap dari segi syariat, hakikat walau alam. Tapi dari segi syariat, saya tak boleh mempersoalkan Nabi. Siapa Nabi pun tak boleh mempersoalkan malaikat, tak boleh mempersoalkan akhirat, tak boleh mempersoalkan syurga neraka, tak boleh mempersoalkan kitab-kitab Allah, tak boleh mempersoalkan qada dan qadar. Jadi ini yang berlaku kalau betul. Kalau tidak betul, Tan Sri DG KKM mesti keluarkan kenyataan menafikan. Okey? Kalau tidak, ia akan diguna pakai oleh memang doktor-doktor barat. Tak setuju dengan alternatif kerana mereka tak dapat wang. Memang Big Pharma, memang perubatan tidak mendapat keuntungan daripada segala itu. Jadi saya sebagai seorang Cina masuk Islam, saya betul-betul mengutuk kenyataan macam tu. Saya meminta Tan Sri DG menarik balik kenyataan itu. Okay? It's very bad. It's very shameful. It's unbecoming of a Muslim. So, apa yang Tan Sri kata itu memang out of order. Kamu stick to your Western medicine. Kamu daripada pendidikan perubatan barat, you kekal dalam perubatan barat, awak percaya kepada walak kepada barat, percaya kepada dia punya WHO, percaya kepada KKM, percaya kepada MMA, Malaysian Medical Association, percaya pada alopati, percaya kepada kemoterapi, percaya kepada bedah. Awak percaya itu, lantaklah kamu. Kamu ikutlah perubatan barat, tapi jangan masuk campur memberi komen atas perkara yang awak tak mengetahui dan orang tua kamu tak mengetahui. Okey? Kamu bukan daripada pendidikan Islam. Kamu bukan daripada pendidikan Usuluddin atau syariat atau Tib An-Nabi atau Ibn Sina, bapa perubatan yang orang Yunani semua kagum. Jadi untuk kamu keluarkan kenyataan macam tu memang out of order, memang melanggar adab, melanggar syariat, melanggar tauhid kita sebagai orang Islam. Boleh dikatakan terkeluar dari agama Islam melainkan kamu bertaubat dan mengucap kembali. Ini amaran saya kepada Tan Sri DG. Dan saya nak katakan di sini, memang saya akur pendidikan barat ini, perubatan barat ini, dia tak percaya kepada pendidikan Islam. Dia memang sekular. Dia tak percaya Tuhan. Ya? Descartes. Saya tahu tentang ahli Yunani Renaissance. Tapi zaman Eropah, kebangkitan Eropah. Tapi dipulih-pulih oleh Ibn Sina, bapa perubatan moden. Dan dia seorang yang berasaskan kepada tauhid. Kalau kamu tak nak percaya Ibn Sina, tak menghormati Ibn Sina, tak menghormati tamadun Islam kita, shut up. Tutup mulut. Jangan cakap tentang Islam. Awak cakap tentang barat. Awak cakap tentang WHO. Awak cakap tentang vaksin. Awak cakap tentang Bill Pagar tu, Bill Gates tu. Cakaplah, pujilah dia yang memang gagal, tidak ada jaminan, yang orang ambil vaksin pun mati, yang ikut SOP kamu lagi sampai beribu-ribu. Lepas tu kamu nak pusing kata ini semua tunggakan punya angka daripada tahun lepas. Kenapa kamu tak cakap tahun lepas bahawa ada angka-angka tunggakan yang akan muncul pada tahun 2021? Adakah kamu sebahagian daripada agenda 21? Adakah kamu sebahagian daripada agenda Bill Gates? Adakah kamu sebahagian daripada agenda WHO? Okey? Ini kali ni saya dapat tangkap. Apek dapat tangkap Tan Sri DG ni. You cannot, tak boleh lari ni. Mengucap, bertaubat. Ini amaran saya. Boleh tular sampai Tan Sri sendiri tengok. Saya tak takut. Saya dah berkali-kali keluar video. Saya mencabar. Kali ini, saya dapat tangkap. Ini dari segi syariat. Hakikat wallahu alam. Kamu sembahyang wallahu alam. Okey? Tapi dari segi syariat, itu kenyataan mempersoalkan ada bukti ke perubatan Islam itu boleh mengubati. Ini seolah-olah mempersoalkan, mempersendakan Islam. Okey? Sekian saja. Saya harap kenyataan itu ditarik balik. Tan Sri DG ini memang tak patut jadi Director General KKM. Biar orang Islam lain yang ambil, yang boleh mengucap kalimah syahadah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.